Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, kita berada dalam kerajaan yang telah tamat tempoh, expired date. Betul ke tak? Tapi jangan sebut putih hai tak elok. Expired date okey. Walaupun Tengku Rahman, Tun Razak, Tun Husin On, Tun Mahathir, Tun Dollah, dua Perdana Menteri dianggap lembek. Tun Husin On, Tun Abdullah, kedua-dua itu pun bubar parlimen sebelum habis tarikh tempoh. Rupanya Najib di antara Perdana Menteri yang paling penakut. Betul ke tidak? Sebenarnya dia tidak penakut, dia berani. Cuma setiap kali pilihan raya nak bubar parlimen, saya yakin Perdana Menteri dia akan tanya sumber-sumber utama penyelidikan kedudukan rakyat. Pertama sekali, laporan daripada military intelligence, risikan tentera. Yang kedua, laporan daripada special branch, cawangan khas. Yang ketiga, laporan penyelidikan kemas. Dalam tiga cabang itu, saya yakin yang mengatakan BN akan menang hanyalah kemas. Betul ke tak? Sebab kemas kalau dia beritahu kalah, kena potonglah elon. Guru kemas tak boleh melawat Langkawi. Betul ke tak? Guru kemas Langkawi tak boleh melawat Sutrajaya. Sebab itu laporan mereka sentiasa BN menang. Hadirin yang dihormati sekalian, kita di Semenanjung ini dari segi kaum paling ramai Melayu, nombor 2 Cina, nombor 3 India, lain-lain kaum orang asal, Begalising, Ceylonese dan lain-lain. Dari segi kaum, saya berada di atas pentas ceramah sudah lebih daripada 30 tahun. Orang Cina ni malas datang dengar ceramah. Betul ke tak? Mereka datang kalau ada jamuan dinner. Tak ada jamuan, mereka tak datang dengan ceramah. Tetapi 2 minggu lepas di Johor Bahru, DAP buat ulang tahun ke-47. Tak ada jamuan, hanya majlis ceramah yang melibatkan Lim Kim Siang, Datuk Seri Anwar, saya sendiri, Lim Guan Eng, orang Tionghoa hadir lebih kurang 40,000 orang. Ini satu suasana yang berlainan. Kita tanya orang Tionghoa sekarang, 10 orang kita tanya, kamu nak pangkah siapa? 11 akan mengatakan nak pangkah Pakatan Rakyat. Betul ke tak? Sekali dengan bayang-bayang dia sekali. Orang India, memang MIC membuat pendekatan, beri berbagai-bagai kepada orang India. Beras, gula, mesin basuh, periuk masak nasi, macam-macam. Alat pencuci kain pun dia beri. Dia beri macam-macam pada orang India supaya orang India kembali undi Barisan Nasional. Tetapi orang India ni susah dia nak pegang. Sebab beri kepada apa pada dia pun dia golek kepala. Dia setuju pun dia golek, tak setuju pun dia golek kepala. Jadi bagi Barisan Nasional, undi orang India mereka tak harap. Betul ke tak? Sekarang yang tinggal kepada mereka, yang sedang mereka proses sekarang ini tidak lain ialah sokongan orang-orang Melayu. Untuk mendapat sokongan orang Melayu tidak ada lain, bukan projek pembangunan,
bukan Perim, bukan Perum, bukan Beram, tetapi mereka main isu perkauman. Betul kan? Memang Pakatan Rakyat baik, memang DAP cergas, memang Mat Sabu bagus, tapi kalau UMNO kalah, siapa nak jaga Melayu? Bagaimana nasib polis kita? Bagaimana tentera kita? Bagaimana askar Melayu diraja? Bagaimana Islam agama resmi? Bagaimana kedudukan raja-raja Melayu? Kalau Pakatan Rakyat menang, DAP lah perintah Malaysia. Ini yang dimain di kampung, di bandar, pamflet, risalah yang disebarkan sekarang. Betul kan? Isu perkauman ini sedang dimainkan. Kita lihat Perhimpunan Agung UMNO, akhirnya mereka ramai-ramai menyanyi anak kecil bermain api. Hei, anak kecil sekarang main iPad, bukan lagi main api. Betul kan? Tanah pusaka milik orang. Hadirin sekalian, mereka menuduh DAP. Sekarang saya nak tanya, DAP pernah menarik perintah Malaysia atau tidak? Saham Bumi Putra 52 bilion diperuntukkan wang rakyat, sekarang tinggal 2 bilion sahaja. Siapa yang menghilangkan saham Bumi Putra ini? DAP ke? DAP ke UMNO? DAP merintah selama ni. Di Johor, mereka kata mereka bertahan Melayu, Suara Islam. Di Perlis, cuti hari Jumaat ditukar kepada hari Ahad. Cuti Jumaat ditukar pada hari Ahad. Hadirin sekalian, DAP ke tukar? UMNO ke yang tukar? DAP ke? DAP ke UMNO? Tanah Reserve Melayu 3 juta hektar, sekarang tinggal 1.7 juta hektar, hilang 1.3. Siapa menghilangkan tanah Reserve Melayu? Siapa? DAP ke? Kemudian dalam Perhimpunan Agung menangis, tanah dibijak milik orang. Tan Sri Khalid mendedahkan bagaimana tanah-tanah Selangor begitu mudah terlepas kepada MCA, khasnya kepada syarikat Talam Corporation. Betul kan? Tan Sri Khalid dengan usahanya minta bayar balik kepada kerajaan Selangor puluhan juta. Tan Sri Khalid mendedahkan bagaimana tanah di Selangor yang begitu berharga dijual kepada MCA sekaki RM1. Bila jual sekaki RM1, tanah Selangor hilang, menangis. Kerja pusaka milik orang. Duduk dekat aku petonyoh dengan teruk bulu. Hadirin sekalian, ini cara mereka main perasaan sekarang ini. Kalau Pakatan Rakyat menang, Kristian akan jadi agama resmi. Bolehkah Kristian jadi agama persekutuan ganti dengan agama Islam? Bolehkah? Nak pindah perlembagaan perlu 148 suara. Orang Kristian dalam parlimen tak sampai 30 orang. 30 orang boleh tak tukar perlembagaan? Kenapa Dewan Melayu percaya? Woi! Dewan Melayu percaya kalau menang Pakatan Rakyat, habislah Kristian akan jadi agama persekutuan. Inilah cara mereka main sekarang. Memanglah hadirin sekalian, saya tak suka bercakap hal perkauman. Saya tak suka, tapi terpaksa bercakap karena nak jawab UMNO. Betul kan? Mereka tak beritahu dalam pilihan 2008 Pakatan Rakyat meletakkan calon Melayu Islam melebihi Barisan Nasional sebanyak 23 orang. Tuan-tuan tahu kan tidak?
TV3 beritahu ke tak? RTM beritahu ke tidak? Betulkah UMNO sayang Melayu? Betulkah UMNO sayang Melayu? Sayang. Sebab itu kita lihat di Kuantan, keadilan Barua Cina, orang yang tak ada prinsip keadilan ni, dia letak calon Cina di Kuantan. Calon Cina Pakatan Rakyat dulu namanya Fauziah Saleh. UMNO yang sayang Melayu. Hadirin sekalian, tanah pusaka milik kita, pertahan Melayu hingga darah terakhir. Mereka letak calon Melayu di Kuantan, namanya Bu Akyau. Menang Bu Akyau, kuranglah satu suara Melayu dalam parlimen. Menang Fauziah Saleh, maka kurang satu suara Melayu di parlimen. Hadirin sekalian, saya cakap terbalik, faham ke tak? Kalau tak faham, pindah daripada Batu, duduk di Ulu Tembeling, belajar politik dengan orang asli. Boleh ke tak? Di manakah negeri yang orang Melayu paling ramai? Di Malaysia? Dah. Cina paling ramai di mana? Kelantan. Ketua Cina Kelantan nama Nik Aziz. Oleh kerana ramai Cina di Kelantan, kerajaan Melayu UMNO yang menguasai Putrajaya seksa Cina Kelantan. Janji nak buat libur raya dah 15 tahun, tak buat sampai hari ini. Biar mampuk Cina Kelantan. Merangkaklah kamu musim perayaan Kuamusan ke Kota Baru 6 jam, 7 jam perjalanan. Karena kamu Cina, kami tak tolong. Hadirin sekalian, di Kelantan jumpa minyak, Baginda Sultan menitahkan buat kilang minyak di Bacok. UMNO yang jaga Melayu kata tak boleh buat kilang minyak di Bacok, nanti Cina dapat kerja. Oleh itu UMNO yang sayang Melayu pindahkan kilang minyak ke Songkla Kelantan, ke Songkla Thailand, karena di sana ramai orang Melayu. Aku cakap terbalik, kamu faham ke tak? Tak faham, balik duduk kampung lah. Artinya soal bela Melayu tak bela Melayu, bohong. Betul ke tak? Mereka nak main hanya isu perkauman. Kita lihat hal apa yang berlaku di Lahad Datu. Kita amat menghormati pengorbanan polis dan tentera di Sabah. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Kita lihat orang politik. Mazlan Aliman, kena tak Mazlan Aliman? Pengurusi anak, dia tak dapat masuk ke Sabah. Mazlan Aliman ada senjata atau tidak? Ada senjata asli. Tak ada senjata tak boleh masuk ke Sabah. Yang berhormat Siva Rasa, ahli parlimen Subang, tak boleh masuk ke Sabah. Siva Rasa bawa senjata atau tidak? Ada. Banyak lagi yang tak boleh masuk ke Sabah. Rakan-rakan daripada NGO yang tak bawa senjata tak boleh masuk ke Sabah. Yang bawa senjata boleh masuk dengan bebas. Pelik atau tidak? Pelik atau tidak? Setelah diketahui oleh orang kampung, pasukan bersenjata Sulu telah ada di Sabah, Hishamuddin Hussein On pergi melawat Sabah dan Lahad Datu. Dia membuat sidang akhbar. Dia mengatakan mereka ini tidak berbahaya, bahkan menjadi tetamu kepada negara. Setelah 3-4 hari selepas itu, 2 anggota polis terbunuh. Barulah kerajaan isytihar, mereka ini pengganas, perlu diperangi. Soalan saya, kalau mereka ini pengganas, ya mereka pengganas kerana bawa senjata masuk ke Sabah, kenapa kumpulan pengganas ini
penyokong-penyokong Sultan Sulu, Sultan Kiram menjadi tetamu kepada Perhimpunan Agung UMNO. Jeng jeng jeng. Jawab. Jawab le. Soalan kedua. Adakah Ketua Pengganas bekas ADO Dahak Datu yang mengangkat senjata menentang kerajaan Malaysia seorang ahli UMNO? Jeng jeng jeng. Yang ketiga, adik perempuan keluarga Sultan Sulu keluar dalam semua akhbar di dunia mengatakan kumpulan mereka mengangkat senjata kerana kerajaan Najib Tun Razak tidak tunaikan janji. Apa janjinya? Jeng jeng jeng. Kemudian Datuk Haris Saleh. Siapa Haris Saleh? Siapa? Bukan ketua cawangan, bukan AMK ketua. Apa ni ketua kampung? Dia bekas ketua menteri. Beliau mengatakan dia dapati arahan kerajaan membakar kad-kad pengenalan orang-orang Sulu ini. Adakah mereka pemberontak ini? Kad pengenalan biru. Jeng jeng jeng. Kalau mereka kad pengenalan biru, artinya kerajaan Malaysia membunuh rakyat sendiri. Betul ke tidak? Hadirin sekalian, OCPD Kota Kinabalu bekas dia mengeluarkan kenyataan 3 hari yang lalu. Beliau mengatakan penyelesaian masalah Sabah tidak ada jalan lain melainkan tukar pemerintah pada pilihan raya akan datang. Siapa yang kata itu? Bukan Korporal Maes Ngau, bukan Sarjan, bekas OCPD. Begitulah juga bekas OCPD Lahad Datu. Kenyataannya betapa dhaifnya pasukan keselamatan polis di Lahad Datu. Hadirin sekalian, kita tidak mahu kesilapan dilakukan oleh pimpinan Barisan Nasional menyebabkan polis dan tentera kita terbunuh. Betul ke tidak? Hadirin sekalian, siapa jadi polis, siapa jadi tentera? Adik-beradik aku, adik saya Kasim Sabu pensiun sebagai seorang tentera pegawai waran. Anak saudara saya sedang bertugas di Sabah dan Sarawak. Adik-beradik Najib ada jadi polis, ada jadi tentera atau tidak? Adiknya jaga bank, seorang lagi jaga Altan Tuya. Anak Mahathir jadi polis, jadi tentera atau tidak? Seorang jaga minyak, seorang jaga kilang arak. Betul? Anak Palah jadi polis, jadi tentera atau tidak? Jaga kapal, jaga pelabuhan Skomi. Begitulah juga Husin On, bukan Husin On, Hishamuddin. Kita tahu tuduhan terhadap adiknya, dituduh cetak wang palsu di Australia. Ini kerja mereka. Kita, polis dan tentera terkorban, itu memang tugas mereka. Kita sanjung, tapi kita tidak mau terkorbannya mereka daripada kesilapan pemimpin-pemimpin politik. Betul atau tidak? Tapi sekarang semua apa yang berlaku di Malaysia tak ada lain disalahkan Anwar Ibrahim. Kenapa cuaca panas malam ni? Anwar Ibrahim, kenapa saya lewat tiba tadi? Anwar Ibrahim punya pasal. Tadi saya naik kapal terbang daripada Pulau Pinang turun ke LA, lewat 1 jam. Kenapa? Anwar Ibrahim. Teksi sekarang kadang-kala tempat sesak, dia tak mau ambil penumpang. Kenapa? Anwar Ibrahim. 3 minggu lepas saya berada di London, dapat ceramah di London School of Economy. Saya nak bersyarah pukul 4, ada pelajar datang 4:30. Saya tanya pelajar itu, kenapa datang lewat? Karena Anwar Ibrahim. Di London bukan Anwar.
Kalau itu karena Noah, ini semua karena Noah, eloklah dia jadi boss place-nya. Betul kan? Oh, semua karena Noah. Hadirin sekalian, Hillary Clinton, kenal tak? Ni orang batu, tak boleh terang siapa dia. Duta Libya mati, duta Amerika mati di Libya, diserang oleh kumpulan yang Amerika kata Al-Qaeda. Mati duta Amerika di Libya. Hillary Clinton dipanggil oleh jawatan kuasa Kongres. Dia kena jawab secara live telecast kepada rakyat Amerika. Kenapa duta Amerika boleh mati di Libya? Lebih 2 jam dia dihadapkan ke suatu jawatan kuasa, live telecast. Selepas itu Hillary Clinton tidak disambung tugas sebagai setiausaha negara Amerika, diganti dengan John Kerry. Di Malaysia 2 orang anggota polis, kemudian tentera, kemudian polis gugur di Sabah. Ada atau tidak Menteri Dalam Negeri dihadapkan ke suatu jawatan kuasa? Ada Zaid Hamidi kena jawab di parlimen. Ada Najib kena jawab kepada parlimen. Nak panggil sidang pun tak mau. Inilah hadirin sekalian, mereka semua lepas tangan dalam urusan negara ini. Sebab itu bila kita pergi Sabah sekarang, tak ada perkataan lain. Saya turun di Tawau, jumpa pegawai immigration nak masuk Tawau. Sebelum dia cop, dia tanya, "Tuan nak pergi mana?" Saya kata, "Nak pergi ceramah." "Di mana?" "Di Tawau." Dia pun cop. Saya nak lintas saja, dia kata, "Ini kalilah." Dia tengok kiri kanan, tak ada orang, dia pun sebut begitu. Keluar daripada immigration, jumpa polis airport, 4 orang. Dia tak tengok kiri kanan, dia tanya, "Baman ceramah di mana malam ni?" Saya kata, "Hotel Tawau." 4 orang sebut, "Ini kalilah." Saya kata, "Hei, ini polis airport." Kemudian besok saya naik kapal terbang Tawau pergi Sandakan. Mas Wing, para mugarinya muda-muda, comel-comel. Dia kenal aku. Dia kata, "Bamak nak pergi mana?" Dia kata, "Sandakan." "Buat apa ceramah?" Dia tak cakap kuat, dia bisik di telinga, "Ini kalilah." Ini rakyat Sabah sekarang. Kita sebut tukar, mereka kata kita sebut ini kalilah. Rakyat Sabah sebut tukar. Kita pun nak ambil alih Putrajaya. Rakyat Sentul, rakyat Batu pun macam rakyat Sabah juga, saya yakin. Ini kalilah. Ini kalilah. Ini kalilah. Suara ini daripada Tawau hingga kepada Musa Perlis sekarang. Hadirin yang dihormati sekalian, bila suasana begini, dia cuba juga nak main isu perkauman. Alah ada tu, mereka cuba nak pusing isu kepada si Cina Kui Ten Chua. Hadirin sekalian, Ten Chua, kenyataannya, pandangannya menyebabkan ramai orang tak puas hati. Ada yang buat tunjuk perasaan, termasuk yang tunjuk perasaan Noren Mai. Dulu masa dia ketua polis negara, kita tunjuk perasaan, dia buat kes. Betul kan? Karena kita berjuang bersih, kita dapat apa? Akta Perhimpunan Aman menyebabkan Noren Mai pun boleh tunjuk perasaan. Betul kan? Dapat tunjuk perasaan. Hantar memorandum, okey. Report polis, okey. Itu semua diizinkan oleh Perlembagaan Undang-Undang Negara. Ten Chua didakwa di mahkamah, okey. Dia diikat jamin 5,000, okey. Bila dia didakwa di mahkamah, biarlah mahkamah selesaikan isu Ten Chua. Setuju atau tidak? Kenapa kamu pergi sekat dia baling batu, nak pecahkan cermin kereta? Ni apa ni? Kamu ingat ini negeri Somalia kan? Ini Somalia ke Malaysia? Dah kamu buat
report dah semua, mahkamah dah dakwa dia, tunggulah cara. Ini dah mereka nak ambil undang-undang di tangan sendiri. Paling kita kesal sekali, Hishamuddin Hussein On, dia menyebut 3 hari lepas, dia kata dia ramalkan keganasan akan meningkat menjelang pilihan raya. Ini kenyataan menggalakkan, betul ke tidak? Sepatutnya sebagai menteri dia kata sebarang kekacauan, keganasan, kerajaan, polis akan bertindak untuk mengamankan Malaysia. Betul ke tidak? Tapi dia bercakap begitu. Ini menteri dalam negeri yang paling tak bertanggung jawab. Betul ke tidak? Kita nak ganti tak menteri dalam negeri ini? Hadirin yang dihormati sekalian, sebab itulah kita lihat dalam keadaan seperti ini rupa, bila isu perkauman yang dimainkan, saya yakin rakyat semua, Melayu, Cina, India, boleh saja mereka tolak isu perkauman ini. Saya yakin Putrajaya kita punya, insyaAllah. Sekarang bila saya tinggal ke sini tadi, Jeneral Ghani akan berucap di Gombak. Malam ini saya tinggal ceramah, satu di Batangkali, yang kedua di Gombak, yang ketiga di Sentul. Ketiga-tiga tempat beginilah ramainya. Bahkan di Gombak tadi lebih ramai daripada di sini. Di Batangkali, Ambedkar hadir malam ini. Saya lihat orang-orang India begitu ramai sekali malam ini. Sekarang Jeneral, bekas polis, Datuk Fauzi Syahari, dan yang baru menjadi ahli kita semua hidup, Datuk Ramli Yusof. Kemudian Lieutenant Colonel, Lieutenant General Ghafir, Laksmana Imran, Jeneral Ghani, Jeneral Hashim sedang bergerak di seluruh Malaysia. Bekas polis, bekas tentera, mau kerajaan bertukar pilihan raya akan datang. Malam ini bekas tentera ramai atau tidak hadir dalam majlis kita? Saya nak tahu ramai atau tidak. Saya nak tes tengok. Kalau saya tes sebut perkataan ini, tentera akan sambut. Gempur, iya. Gempur, iya. Gempur, iya. Haha, itu bekas tentera lah tu. Kalau pergi rumah bekas tentera, tengah dia tidur 4 pagi, jangan tutup pintu. Gempur, iya tidur, iya. Inilah hadirin sekalian. Saya lihat kesedaran menyeluruh. Kalau begini keadaan, kita yakin insyaAllah padu kita menang kali ini. Kursi Setiawangsa juga akan kita menang kali ini. Semua wilayah persekutuan, 11 kursi akan dimenangi oleh Pakatan Rakyat. Boleh? Sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.